Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Amir Rafiq dan kumpulan kami akan membentangkan tentang vaksin. Yang pertama, apa itu vaksin? Menurut WHO, vaksin mengandungi virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan yang akan merangsang antibodi badan untuk melawan penyakit tersebut secara tidak langsung membina imunisasi terhadap penyakit tersebut. Seterusnya, pandangan Islam terhadap vaksin. Hukum vaksin dari pandangan Islam, jikalau mengikutkan asal hukum kepada semua perkara adalah harus, maka penggunaan vaksin bagi menambah imunisasi badan adalah diharuskan. Vaksinasi mengikut tuntutan maqasid syariah. Antara maqasid syariah yang digunakan adalah menjaga nyawa dan menjaga agama. Dalam keadaan mendarat, kita haruslah menjaga diri agar dapat beribadat terhadap Allah SWT. Kedua, menjaga agama. Antara tujuan menjaga agama adalah mengawal penularan COVID-19 ketika beribadat dan menjaga nama baik agama dan mengelakkan fitnah. Berdasarkan tuntutan maqasid syariah, kita haruslah menjaga agama dengan mengambil vaksin. Dengan pengambilan vaksin, kita dapat mengawal penularan virus sebagai contoh ketika ceramah agama, solat Jumaat dan sebagainya. Justru dapat mengelakkan fitnah dan meneruskan ibadah dengan selamat dan juga dapat menjaga nama baik institusi agama. Kesimpulannya ialah kita haruslah mengambil vaksin agar dapat mengikut tuntutan maqasid syariah, iaitu menjaga nyawa dan menjaga agama agar hidup diberkati dan diridai Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassan bin Abdullah dan saya akan teruskan dari sudut pandangan sains terhadap vaksin. Kita mulakan dengan kepentingan vaksinasi. Vaksinasi membawa kepada herd immunity, iaitu imuniti secara kelompok yang diperolehi daripada pemvaksinasian 70 hingga 80% daripada masyarakat. Ia juga boleh mengurangkan kemudaratan simptom-simptom jangkitan tersebut kepada pesakit, iaitu sebagai contohnya mengelakkan daripada perlu dimasukkan ke dalam ICU, daripada mempunyai masalah pernafasan yang kronik dan juga daripada kematian. Akhir sekali, ia melindungi mereka yang paling terdedah kepada jangkitan virus. Sebagai contohnya warga emas, ibu-ibu yang mengandung, kanak-kanak muda dan mereka yang tidak boleh menerima suntikan vaksin seperti mereka yang mempunyai penyakit sedia ada. Vaksinasi memberi kesan ketara terhadap bilangan kes serta bilangan kematian yang dicatatkan di seluruh dunia bagi pandemik COVID-19. Kini, kadar kes dan kematian COVID baru harian telah kembali ke paras November dan Mac pada tahun 2020 setelah 11.96 bilion dos dikeluarkan dan 66.2% populasi dunia diberi suntikan vaksinasi. Kesan tersebut boleh dilihat menerusi paparan statistik yang dipetik daripada ourworlddata.org yang ditunjukkan di skrin sekarang. Kesimpulannya, sains serta hasil penemuan kajian-kajiannya seharusnya diamati dan digunakan sehabis mungkin untuk melestarikan hidup manusia serta alam sekitar. Sekian saja. Assalamualaikum. Pada April 2022, terdapat 79.4% individu yang mengambil suntikan vaksin COVID-19, manakala 20.6% mengambil keputusan untuk tidak mengambilnya. Hal ini terjadi kerana wujudnya golongan anti-vaksin. Golongan anti-vaksin adalah golongan yang ragu-ragu terhadap keberkesanan vaksin. Ianya lahir kerana terdapat bukti yang menyatakan vaksin itu tidak berkesan. Ianya juga menyebarkan berita palsu mengenai vaksin itu sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya sistem etika di dalam masyarakat untuk membanteras golongan anti-vaksin ini. Secara kesimpulannya, setiap rakyat haruslah mengetahui sesuatu perkara yang melibatkan diri mereka dan tidak hanya menerima sesuatu maklumat secara membuta tuli. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Adakah vaksin wajar dimandatorikan? Pandangan kerajaan terhadap vaksin. Pihak kerajaan menggalakkan rakyat untuk mengambil vaksin dalam usaha untuk menangani virus COVID-19. Dan itu mereka juga memberikan kebenaran yang bekerja dengan syarat sudah lengkap dan vaksin 2 kali. Samping itu, tempat-tempat wang juga sudah kembali dibuka dengan syarat yang sama, iaitu sudah lengkap dan vaksin 2 kali. Seterusnya ialah golongan anti-vaksin, di mana golongan ini menolak pengambilan vaksin kerana menganggapnya mencabul hak asasi mereka. Selain itu, mereka juga mempercayai bahawa pengambilan vaksin hanya mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka. Keengganan mereka ini hanya mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat keseluruhannya kerana telah menghalang imunisasi kelompok daripada dicapai. Yang mana imunisasi kelompok ini merupakan satu keadaan di mana virus atau penyakit tidak dapat tersebar di dalam sesebuah masyarakat kerana majoriti daripada mereka sudah divaksin. Akhir sekali ialah konklusi. Kami dapat simpulkan dan setuju bahawa vaksin wajar dimandatorikan kepada semua rakyat kerana pengambilan vaksin akan mendatangkan manfaat yang besar kepada kita dalam menghadapi pandemik ini.